kan, berkenaan dengan sempadan Pulau Pinang. Okay, kenapa sempadan Pulau Pinang is? Okay, now dia buat satu video lah, dia buat satu kenyataan. Okay, dia buat satu kenyataan, okay, berkenaan dengan Penang itu adalah sebenarnya sebahagian daripada Kedah dan kena ubah perlembagaan untuk nak bawa Penang masuk dalam Kedah. Dia kata, okay, nak buat kena ubah perlembagaan ni. Sebab apa nak bawa Penang masuk dalam Kedah, dia kata. Nah, kenapa nak bawa Penang masuk dalam Kedah? Isu dia macam ni. Isu dia bila dia keluar kenyataan, keluar dalam FMT Free Malaysia Today itu tempoh hari. So Lim Guan Eng bertanya, bekas Ketua Menteri Penang bertanya kepada Perdana Menteri berkenaan dengan isu apa orang kata nak pindah perlembagaan, nak bawa Penang keluar daripada Kedah ni, nak bawa cerita tu. Jadi ditentanglah oleh ahli Parlimen PAS, kata tak ada, Sanusi tak pernah cakap macam tu dan sebagainya. Baik, selepas itu keluar berita bahawa Sanusi memang berkata kena bawa Kedah keluar, kena Penang keluar, maksudnya Penang tu kena bawa masuk ke dalam Kedah. Kalau nak buat, kita kena ubah perlembagaan. Lepas itu, apa yang berlaku? Sanusi kata, tak ada, saya tak pernah cakap benda tu. So, FMT keluarkan perbincangan WhatsApp dia orang. Tapi sebelum tu, saya bawa kenyataan daripada Lim Guan Eng terlebih dahulu. Kenyataan daripada Lim Guan Eng. Dia orang kata, kenapa tunggu 7 hari? Tanya Guan Eng pada Menteri Besar Kedah. Kegagalan Sanusi bertindak segera terhadap laporan FMT menunjukkan Menteri Besar Kedah mempunyai, Menteri Besar Kedah benar-benar membuat kenyataan mahu perlembagaan negara dipindah, kata Lim Guan Eng. Mengulas mengenai kontroversi itu, Lim berkata, selepas 7 hari laporan tersebut disiarkan. Dah 7 hari, tuan-tuan, laporan tentang Menteri Besar Kedah nak pindah perlembagaan. Tak ada. Yang dicetuskan oleh PAS PN tidak boleh membuat penafian begitu saja sambil cuba menegakkan benang yang basah. Menteri Besar Kedah tidak sepatutnya cuba menyalahkan FMT atas dakwaan salah lapor setelah menafikan yang beliau menuntut perlembagaan persekutuan dipindah. Lim yang juga pengurusi DAP mendakwa sikap Sanusi menafikan dia ada membuat kenyataan tersebut sambil menyalahkan media massa, FMT lah. Dia kata media massa yang salah. Sebagai pemimpin, kata Lim, Sanusi sepatutnya berlaku jujur, berani serta memiliki keyakinan politik dengan bertanggungjawab atas apa yang disebutnya. Jika FMT tersalah lapor dan tersalah petik, Sanusi sepatutnya hubungi FMT dan minta penarikan balik dan pembetulan berita itu pada 31 Mei lalu. Kenapa perlu bangkitkan sekarang, iaitu 7 hari kemudian? Dan setelah dipanggil untuk disoal siasat di bawah Akta Seksyen 505B Kanun Kesiasaan, Akta Hasutan dan Seksyen 233 Komunikasi, tanya Lim lagi. Ahli Parlimen bahagian itu mendakwa wartawan yang memetik kenyataan Sanusi diyakini sudah mendapatkan semua bukti sebelum disiapkan laporan itu. Justru, kata Lim, Sanusi sepatutnya berani mengakui apa yang disebutkan. Betul, tuan-tuan. Untuk makluman, wartawan dia boleh ubah sebab terutama dia bukan cetak sekarang ni, dia online. Saya pernah juga wartawan salah lapor tentang saya. Wartawan itu salah lapor tentang saya. Kau pernah keluar berita ke? Kau Google lah, kau jumpa lah. Tapi bukan yang kes saya tu, dia ada peristiwa lain. Masa saya kata saya dah ditarik penggantungan, so wartawan tu salah lapor. Ada point yang disebut tu tak betul. Sebab saya letak dalam FB saya. Kemudian dia ambil, kemudian dia terus quote. Dia tak tanya saya pun. Tapi saya kenal dia. Kawan saya juga. Tu saya message dia. Saya kata, bro, yang kau punya bahagian bawah ni silap ni. Sepatutnya dia macam ni. Oh ya ke? Sorry bro, aku betulkan. Okey, dia betulkan. Tak ada masalah lah. Benda tu bukanlah fitnah, tetapi cuma nak bagi tahu apa orang kata, benda tu kena dibetulkan, kena diluruskan lah. Tak ada masalah lah benda tu, okey je. So akhirnya apa yang berlaku sekarang ini, okey, Sanusi kata tak ada, saya tak pernah cakap, ini semua media salah lapor ni, media tak betul. Last FMT akhirnya keluarkan transkrip percakapan di antara Sanusi dan juga wartawan tersebut. Kantoi kau Sanusi. Kau ingat apa? Zaman ni zaman dulu ke kau boleh main deny macam tu je? Alamak. Okey. Baik. Saya bawa berita tersebut. Saya bawa laporan tersebut. Tak tahu nak. Saya baca. Terima kasih. Saya baca follow WhatsApp. Sanusi kata. Alright. Sanusi forwarded benda ni. Pulau Pinang tidak pernah terpisah dari Kedah. Okey, dia forward. Saya menerima pandangan ini dan pandangan-pandangan lain yang semaksud dengannya dan akan ditambah dengan kajian-kajian berterusan ke atas dokumen-dokumen sejarah yang masih tersimpan di serata dunia terhadap isu pemilikan Kedah ke atas Pulau Pinang.
Saya akur jika penyelesaian terakhir ialah mahkamah, bukannya cubaan menutup mulut saya atau sesiapa saja yang selari dengan saya dengan dakwaan dangkal seperti tak faham perlembagaan, mempertikai perlembagaan, mengguris hati, berjenaka, mengganggu kedaulatan mereka dan seumpamanya. Kajian yang ilmiah, dia kata. Allah. Sorry, ni sebab. Kajian yang ilmiah. Okey. Akademik dan berdasarkan dokumen sejarah yang kukuh, berautoriti, absolut dan relevan akan membawa semua pihak kepada pembetulan semula hakikat sebenar dan persepsi bahawa Pulau Pinang adalah milik Kedah yang tidak tergugat. Bahawa Pulau Pinang adalah milik Kedah yang tidak tergugat. Ini WhatsApp dia. Jika saban tahun kandungan perlembagaan dipinda di Parlimen mengikut proses dan prosedurnya di sini, berdasarkan keperluan dan kehendak semasa, mengapa pula satu penemuan yang kukuh hendak diketepikan hanya kerana adalah isu kandungan perlembagaan? Sejarah yang dijulingkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan perlu dibetulkan oleh generasi yang ada kesedaran untuk mengambil tindakan demi kebenaran dan menolak kepalsuan. Yang tak boleh pindah atas dunia hanya Al-Quran dan hadis saja. So dia petik ini je tuan-tuan, Al-Quran hadis tu. Khusus untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memetik kononnya mengatakan antara lain ialah perkenan Sultan sudah mengikat kedudukan semasa Kedah Penang, saya nasihat beliau menggali asal-usul atau sebab musabab bayaran pajakan Pulau Pinang dinaikkan daripada 10,000 setahun kepada 10 juta 10,000 setahun pada tahun 2018. Kemudian wartawan tu reply, "Selamat pagi Datuk Seri, terbaik. Datuk Seri, selamat tengah hari. Story akan keluar tak lama lagi. Nak cek sikit. Pindaan kepada perlembagaan yang Datuk Seri masukkan adalah takrifan negeri-negeri kan? Terima kasih." Okey, wartawan dicek. Okey, kemudian dia kata, terima kasih. Kemudian dia pun forward. Penang a sovereign state under the Federal Constitution, says Ram Kapal. Kemudian ini kenyataan Ram Kapal. Dia Ram Kapal kata, it cannot be denied that Penang has already been recognized as one of the states under the Federation of Malaya that is enshrined under Article 1 Sub 2 of the Federal Constitution. Furthermore, Article 71(1) of the Federal Constitution, read together with the 8th Schedule of the Constitution, also guarantees that each state has its own state constituents that provide for its own state government, including the state of Penang, he said. Saya translate kepada seluang-seluang. Tidak dapat dinafikan bahawa Pulau Pinang telah pun diiktiraf sebagai salah satu negeri di bawah perlembagaan Malaysia. Dan itulah yang termaktub di bawah perkara 1 Fasal 2 Perlembagaan Persekutuan. Kemudian di dalam artikel 71 Fasal 1, dalam perkara 71 Fasal 1 di dalam Perlembagaan Persekutuan dibaca bersama dengan jadual ke-8 perlembagaan juga memberi jaminan bahawa setiap negeri mempunyai perlembagaan negeri masing-masing dan menyediakan kerajaan kepada negeri masing-masing, termasuklah negeri Pulau Pinang. Ini kenyataan Ram Kapal. Kemudian Sanusi reply, apa saja kandungan perlembagaan yang boleh dipinda? Okey. Dia kata, apa saja kandungan perlembagaan yang boleh dipinda? Apa saja kandungan perlembagaan boleh dipinda. Kalau ada yang tak boleh dipinda, akan dinyatakan dengan jelas. Ada juga bab yang boleh dipinda dengan kebenaran Majlis Raja Melayu. Okey, editor saya hantar ni tadi. Beliau tanya perkara ini kah? Alright, Roger. Okey, dia jawab macam tu kan. Maksudnya dia kata boleh dipinda lah. Kan dia reply kat situ, dia kata boleh dipinda. Apa saja boleh dipinda. So dia kata boleh lah. Baik, Sanusi pun kata, Ram Kapal atau siapa saja boleh cakap apa saja. Beri apa saja pandangan, dia kata. Nak bagi pandangan apa, Pak, bagilah pandangan pun. Boleh sandar kepada apa saja selama tak salah disenal. So am I, dia kata. Excellent, sir. Kemudian teruslah keluar berita apa? Amend Constitution to show Kedah owns Penang. Kata MB Kedah. Pindah perlembagaan untuk menunjukkan bahawa Kedah memiliki Pulau Pinang, kata Sanusi. Kemudian Sanusi pun, selamat petang Datuk, apa khabar, sihat? Ni nak tanya sikit bab PC Datuk tadi. Sebab dia buat PC, dia kata media telah memutar belitkan kenyataan beliau. Dia kata media dah putar belit ni. Kemudian wartawan tanya, boleh bab apa yang silap tu bos? Mohon ajar sikit, mungkin kita boleh belajar. Ini wartawan tu nganjing dia. Dia kata dengar cerita FMT telah salah quote dan bagai. Dia kata wartawan ni memang bengang betul dengan dia ni. Silap tulis Sanusi desak perlembagaan, dia kata. Maaf Datuk Seri, saya tak begitu faham. You tak faham, saya yang kena. Saya tak pernah tulis suruh pindah perlembagaan. Yang saya tulis benda yang tak boleh pindah atas dunia Al-Quran dan hadis saja.
Maaf karo, dia. Maaf tak apa dah. Tapi tempoh hari saya tanya Datuk Seri, kalau story okey atau tidak. Tajuk desak penerbangan itu kontroversi, too far out of context, jadi sumber soalan Guan Eng di Parlimen. Saya panjangkan feedback kepada pengarang saya, Datuk Seri. Selamat pagi, Datuk Seri. Editor saya kata, FMT bercadang untuk terbit kenyataan asal. Tapi dalam WhatsApp, ikut suka depa lah. From now on, I learn that no more private message issue FMT. Dangerous, dia kata. Nah, kita baca kenyataan Sanusi tadi kan. Okey, dia kata apa? Apa-apa kandungan perlembagaan boleh dipinda. Dia kata boleh dipinda. Untuk tujuan apa? Dia cakap pasal pinda tu untuk apa? Dia nak bagi tahu bahawa jika saban tahun kandungan perlembagaan boleh dipinda, dan kenapa yang berkenaan dengan Penang tak boleh dipinda? Nak bagi tahu sebab apa? Alasan kita kata kenapa Penang ini sovereign. Kenapa Penang ini adalah sebuah negeri yang berdaulat. Kerana itu salah satunya termaktub di dalam perlembagaan. Kan keram kapal kata benda tu dah ada dalam perlembagaan. Dia rujuk kepada perlembagaan. So, bila dia rujuk kepada perlembagaan, wartawan kata, desak amend perlembagaan. Tuan-tuan baca tadi kan? Tiba-tiba dia kata wartawan salah. 7 hari kemudian, setelah kena desak dalam parlimen kan? Kan? So, siapa yang salah sebenarnya? Wartawan ke? Sanusi yang salah? Itulah masalahnya. Tuan-tuan? Itulah masalahnya. Jadi, kau nak percaya lagi Sanusi tu ke? Tahulah. Ada menteri besar macam tu kan. Itu salahkan orang lain. Kesian seluar.